Hai guys, Anda sekarang berada di channel SRTV dan yes, pesta samba guys di Stadium Likas. So, seperti mana prediction yang telah aku lakukan pada video sebelum ni, aku memang agak Sabah akan menang pada perlawanan ni. Tapi target aku tu ada jauh sikit lah, di mana pada video tu aku cakap Sabah akan menang mungkin dalam 1-0 ataupun 2 jaringan. Tapi instead, kita berpesta di Stadium Likas guys dengan kemenangan 3-1 menentang PJ City. So, aku dah tengok perlawanan tu, tapi secara langsung di Unify lah. So, memang bagi aku memang bagus, satu persembahan yang cukup berbeza daripada pasukan Sabah seperti mana perlawanan menentang Negeri Sembilan. Bukan kita cakap tu near perfect lah match tu, tapi at least, satu persembahan yang cukup bagus, bagi aku persefahaman nampak di situ dan juga again confident dia orang nampak, betul-betul up lah pada perlawanan tu. Dan seperti yang kita tahu untuk perlawanan tu, gol Sabah dijaringkan, 2 gol dijaringkan, 3 gol sebenarnya dijaringkan pada separuh masa pertama, dan kemenangan mutlak Sabah, yang betul-betul kunci kemenangan Sabah ni pada perlawanan tu adalah gol daripada Sadil Ramdhani pada minit ke-48. Kalau bertengok situ Jackson dan Neto Pessoa menjaringkan gol pada minit 16 dan 35. Didekati lagi jurang jaringan tu pada minit ke-45, 46 gitu pada masa kecederaan daripada PJ City, daripada S. Kumaran menjadikan kedudukan 2-1, dan macam ucap tadi Sadil Ramdhani pada minit ke-49 separuh masa kedua mengunci kemenangan mutlak pasukan Sabah pada perlawanan tersebut. Gol tu memang cantik Sadil tu. Memang ala-ala David Beckham lah gol tu. Nanti kita akan cek lah, aku akan bagi kamu tengok highlight perlawanan tu sebentar lagi. Dan sebelum tu guys, jom kita lihat kembali statistik perlawanan head to head antara Sabah dan PJ City pada perlawanan sebelum ni, di mana ia mengubah kembali sejarah di antara kedua pasukan ni, di mana statistik tu nampaknya, walaupun aku cakap pada mulanya perlawanan tu lebih kepada PJ City dengan kelebihan gol, di mana kalau kita tengok masing-masing pasukan ni telah memenangi tiap perlawanan dan juga masing-masing pernah kalah tiap perlawanan, tapi hasil daripada kemenangan Sabah semalam yang merubah sedikit statistik head to head di antara kedua pasukan ini, di mana ia nampak seimbang sudah. Jumlah gol dan jumlah bolos pun sama rata guys. So kalau kamu tengok situ, gol Sabah menjadi 3, bolos 4, sama juga. Gol untuk PJ City pun 4 dan bolos pun 4. So odd winning akan berubah, instead of 50-50 to 45 bagi aku kalau perlawanan seterusnya di mana Sabah akan bertandang ke Stadium Kelana Jaya PJ City. So di situ kemungkinan ada 50-50 lah. Tapi itu kita akan bincangkan pada video yang akan datang, di mana sebelum pertemuan antara kedua pasukan ni depends dengan perlawanan mereka sebelum menuju ke perlawanan di antara dua tim ini lagi. So, ini adalah kesebelasan utama yang Sabah turunkan pada malam tu, macam aku cakap pada video sebelum ni, kemungkinan besar OKS tidak akan membuat perubahan yang besar, tapi aku target um, siapa sudah yang ni, Amri Yahya, ya Amri Yahya akan dimasukkan, tapi instead perlawanan ni Amri Yahya langsung tidak dimasukkan. So pertukaran yang Sabah lakukan ialah sebelum sepak bola adalah menggantikan Stewart Wilkins ke Nazirul Naim pada perlawanan tu. Satu pertukaran saja yang Sabah lakukan, dan di sepanjang perlawanan ni Sabah ada membuat 4 pertukaran, iaitu di pada half time. So ini aku rasa target dia adalah untuk menggantikan pemain-pemain yang sudah penat pada perlawanan tersebut, dan untuk memaintainkan corak serangan ataupun konsisten formasi Sabah pada perlawanan tu, which is bagi aku terbuktilah, di mana pada half time 1 gol yang dijaringkan. Banyak percubaan dilakukan, tapi gawang tidak berjaya dibolosilah pada separuh masa kedua, atau hanya 1 gol saja. Tapi kalau kita tengok perlawanan pada separuh masa kedua, nampak lebih kepada milik PJ City sebenarnya. Namun Sabah tetap berjaya mengawal keadaan. So okay guys, sebelum aku share kamu statistik untuk apa yang terjadi pada separuh masa pertama, jom kita lihat dulu highlight dan gol-gol yang dilakukan, aksi-aksi
pada separuh masa pertama. Jom guys, kita tengok. Satu hantaran lintang cantik. PJ City mengasak, mencari mahali peluang. Darren Lock. Oh, satu serangan tepi yang berakhir dengan suasana yang sedikit mencemaskan untuk pintu gol pasukan Sabah. Neto, hantaran untuk Taiki Kagayama. Peluang untuk Taiki. Jackson, itu dia gol. Jackson di Souza, pemain pertahanan pasukan Sabah memberikan gol awal. Jaringan pada minit ke-16 melalui sepakan percuma. Mereka membawa masuk R. Solomon. Oh, terlepas. Neto Peswa. Bagaimana dia berhadapan dengan Nafi. Oh, cantik. Taiki Kagayama. Neto Peswa di sana. Peluang untuk pasukan Sabah. Kapten pasukan Sabah Badrul Bahtiar. Dan itu dia gol. Sekali lagi Badrul Bahtiar menjadi perancang utama. Namun kali ini dari sudut sepakan bola mati di bahagian penjuru sebelah kiri. Nasir. Oh, cantik peluang. Eskumaran peluang. Dan itu dia gol. Eskumaran tidak dikawal di hujung sana. Pemain ini meledak lagi di Kota Kinabalu. Dan itu dia guys, hasil daripada aksi yang terjadi pada separuh masa pertama. Ini adalah statistik yang aku dapat daripada perlawanan itulah, di mana ball position lebih kepada Sabah sebanyak 57%. Kalau kita tengok situ pun memang ternyata perlawanan separuh masa pertama adalah milik kita dengan 7 percubaan, 5 tepat, dan daripada 5 tu 2 gol berjaya dilakukan, dan corner kick 1 bagi tiap pasukan. So kenapa aku cakap ini adalah pesta sambah, kerana gol separuh masa pertama adalah dijaringkan daripada 2 pemain import terbaru Sabah, iaitu daripada Brazil Jackson dan Neto Pessoa. So dua-dua tu adalah header daripada 1 corner kick dan 1 lagi daripada free kick daripada hasil sumbangan ataupun assist kapten pasukan Sabah, iaitu Badrul Bahtiar. Aku rasa kalau bukan dia yang ambil sepakan tu, kemungkinan besar tidak akan terjadinya sebarang gol untuk pasukan Sabah. So syabas untuk kapten pasukan Sabah ni kerana memberi 2 assist pada perlawanan tu. Dan S. Kumaran menjaringkan gol pada masa-masa kerjaan di separuh masa pertama, mendekatkan lagi jurang perlawanan tersebut guys. So jom kita tengok pula apa yang terjadi pada separuh masa kedua. Sadir Ramdhani di sana. Sadir Ramdhani, gol! Bekas pemain kebangsaan Indonesia, Sadir Ramdhani, meledak melalui sepakan percuma yang cantik ke penjuru kiri pintu gol pasukan PJ City. Gol pertama untuk Sadir Ramdhani musim ini. Sadir. Neto Pessoa. Satu percubaan menarik. Melewati palang gol. Mereka sudah pun berada di saat akhir dan tiupan whistle tidak dilengahkan lagi oleh Tuan Muhammad Yassin, Tuan Muhammad Anafiah. Dan ini adalah statistik untuk full time guys, hasil daripada 90 minit pada perlawanan tu. So kalau kamu tengok dari segi ball position pada akhir perlawanan ni, dia lebih kepada PJ City sebanyak 51 dan Sabah 49. Satu perbezaan pengawalan bola yang tidak berapa banyak sebenarnya. Although pada separuh masa kedua tu, kalau kita tengok perlawanan tu, PJ City macam nampak sudah mencari rentak diorang. Mungkin ada perubahan dari segi formasi dan juga pertukaran beberapa play PJ City pada perlawanan tu, membangkitkan lagi stamina tim PJ City. Walau macam mana pun, walaupun PJ City berjaya untuk mengawal hampir kesemua minit pada perlawanan separuh masa kedua, tidak menjejaskan pasukan Sabah, di mana Sabah tetap
tetap mencari peluang-peluang yang hampir lagi menambah gol pada separuh masa kedua. Tapi yang penting adalah percubaan free kick daripada Sadil Ramdhani, guys. So, memang perfect macam David Beckham kalau kita tengok. So, apa pun perubahan shot yang kita nampak memang ketara lah. Ada perbezaan daripada separuh masa pertama di mana hasil collection daripada full time ni 11 shot dilakukan oleh kedua pasukan. Sabah tepat ke gawang sebanyak 7 dan PJ City hanya sebanyak 3 sahaja. So macam aku cakap tadi guys, oh ya, di dalam separuh masa kedua ni macam aku cakap tadi Sabah ada membuat 4 pertukaran dengan memasukkan 2 pemain anak Sabah iaitu Rawilson Batuil dan juga Umareng Bacok yang menggantikan Tommy Mawat dan juga Nazim. Dan seterusnya Badrul Bakhtiar digantikan oleh Stephen Wilkin dan Kagayama digantikan oleh Irfan. Badrul Bakhtiar ni kalau aku tengok macam ada kecederaan pada beliau pada separuh masa kedua ataupun mungkin sudah penat, tapi aku berharap Badrul Bakhtiar akan turun pada perlawanan seterusnya walaupun beliau cedera, tapi at least dapat sembuh dengan cepatlah. So ini adalah beberapa keratan akhbar yang akan aku share kepada kamu. Ada sebanyak sebenarnya tapi yang aku share dengan kamu ni ada 3 lah mengenai respon social media yang ini aku dapatkan dari website lah, respon daripada akhbar di sosial media mengenai kemenangan Sabah. Rata-rata memuji persembahan Sabah pada malam tersebut dengan mempamerkan aksi yang agresif. Dia orang cakap di situ. Apa yang menarik lagi untuk perlawanan ni guys yang aku ingin share sama kamu adalah bagaimana percaturan dan konsisten bagi setiap posisi uh, pemain Sabah itu daripada defense, midfield dan juga striker Sabah di mana mereka betul-betul mengawal perlawanan masing-masing menjalankan tanggungjawab mereka di setiap posisi mereka di mana Sabah mengekang serangan PJ City, memasing bola ke bahagian midfield, midfield pula mengatur perancangan untuk membawa bola masuk ke bahagian kotak lawan, seterusnya membagi bola tersebut kepada 3 bahagian hadapan Sabah yang bagi aku gabungan yang paling cantik lah, gabungan 3 orang ni. Kagayama, Neto Pessoa dan juga Sadil ni memang near to perfect lah aku cakap. Di mana 1-2 yang diorang lakukan, larian yang diorang lakukan, through ball, lepas tu ada few back pass lagi. Memang bagi aku cukup mengelirukan pihak lawan di mana ini kita tidak nampak pada perlawanan sewaktu menentang Negeri Sembilan. Ini kita nampak pada perlawanan ni dan aku harap cara permainan ni maintain untuk perlawanan akan datang untuk Sabah di mana kalau aku nak siap Sabah akan beraksi pada Piala FA menentang Melaka United. Bukan, menentang tim dari Ipoh. Apa sudah nama tim lupa aku, tapi itu adalah perlawanan Piala FA lah dan perlawanan untuk Liga Perdana seterusnya adalah pada bulan April nanti. Liga Super pada bulan April nanti itu agak lama lagi lah perlawanan tu. So man of the match guys. So tiap perlawanan mesti ada man of the match. So player yang beraksi dengan cemerlang pada perlawanan ni adalah Rizal Ghazali guys. Itu defender, wing defender Sabah menjadi man of the match pada perlawanan ni. Tapi untuk aku personally kalau Badrul Bakhtiar kapten kita dapat beraksi 90 minit, bagi aku dia lebih layak untuk mendapat man of the match kerana beliau memberi 2 assist pada perlawanan tu di samping juga dengan pengawalan bola di bahagian midfield yang cukup bagus. Sadil pun bagi aku guys memang layak juga. So ini adalah lagi 2 player yang bagi aku rasa layak untuk mendapat man of the match pada perlawanan itulah. So okay guys, sampai di sini saja ulasan perlawanan malam itu menentang Sabah. Sabah menentang PJ City pada malam itu sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya di mana kita akan membincangkan lagi pasukan yang bakal Sabah hadapi pada perlawanan akan datang. So jangan lupa guys untuk subscribe aku punya channel kalau kamu masih baru di sini dan kasih like ini video. Assalamualaikum.